Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah malam ni kita sambung kitab Quranik Arabik kita, kita menggunakan kitab I'rab Al-Quran Al-Karim dalam apa kita panggil dalam surah Muhammad insya-Allah hari ini, dan kita akan share lah seperti mana biasa. Kita sampai pada muka surat yang ke-23 masih 23 Ustaz, ayat 35 depan lagi ayat yang ke 35. 33 sudah, 34, 35 udah jauh ayat 35 23 24 lah. 23 23 tu Ustaz, Fala tu. Oh, fala tahinu okey, insyaallah. Surah 47 surah Muhammad. Kita berada pada ayat yang ke-40 35 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tahinu wa tad'u ila salmi ila salmi wa antum a'launa. Kita tengok dulu fala, maka janganlah. Fa di sini dia sentence connector, sentence opener lah, istighnafiah. Istighnafiah ni sentence opener. Istighnafiah kalau waw pun boleh istighnafiah. Fa pun boleh juga sebab waw dengan fa ni biasa adalah permulaan ayat, sama ada dia sambung cerita sebelum ni ataupun dia ayat baru lah. Jadi kalau istighnafiah ni maknanya jumlah jadidah adalah ayat baru. It's a new sentence dan dia ada sikit beza lah dengan ayat-ayat sebelum ni kita boleh panggil juga macam istighnaf lah, istighnafiah ataupun kita panggil apa, kita panggil dia permulaan ayat untuk sesuatu yang mengalihkan pandangan lah. Kita dah cerita benda lain, jadi ada apa kita panggil ada pencerahan dia panggil untuk merehatkan kita sekejap, kemudian kita sambung balik cerita sebelum ni. Jadi fa tu makalah kita terjemah tapi dia fa tu fa istighnafiah. Kalau waw pun boleh waw istighnafiah. Kemudian la di situ adalah la melarang la jangan. Jadi jangan tu ialah nahiyah. Nahi nahi larang. Kalau nafi menafikan lah, deny kan, denial. Kalau nahiyah ni adalah larangan jadi maknanya Allah larang fala tahinu maka janganlah tahinu kamu merasa lemah, merasa hina asalnya daripada perkataan hina lah ni. Hina bahasa Melayu tu daripada bahasa Arab hina, ha nun wala fala tahinu maka jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa lemah jadi tahinu tu adalah fi'lun mudhari' present tense dia majzum kerana ada la di depan dia, ada la nahiyah. Majzum maknanya dia hilang nun. Kalau present tense itu hilang nun di hujung, maka kita panggil dia majzum. Dia punya keadaan dia ataupun hal keadaan dia adalah majzum. Majzum tu makna buang nun. Itu kalau dia apa ni fi'lun mudhari' ataupun dia kita panggil present tense lah Kalau noun hilang nun pun boleh juga tapi di sini dia bukan noun, dia adalah present tense tahinu fala tahinu, asalnya tahinuna dibuang nun, jadi dia dipanggil majzum, diganti dengan huruf alif zaidah sebagai tanda bahawasanya ada nun yang dihazaf, ada nun yang dibuang, dipanggil majzum. Majzum pada fi'il saja pada kata kerja ataupun pada verb saja, itu dipanggil majzum noun tak ada majzum noun tak pernah ada majzum. Majzum hanya untuk kata kerja ataupun verb saja. Ingatlah, salinlah majzum adalah hal yang berlaku, situasi yang berlaku kepada
kepada kata kerja ataupun verb sahaja. Majzum sekali lagi adalah keadaan situasi yang berlaku kepada kata kerja ataupun verb saja, fi'lun saja, ya. Noun tak boleh. Okey, ya. Dia boleh marfu', boleh, ya, keadaan dengan domah, ya, di hujung dia boleh, ya. Bergantunglah, ya, tengok dia punya fi'lun tu apa benda lah. Kadang-kadang dia singular, kadang dia plural. Kalau singular dia boleh domah di akhir. Kadang-kadang dia apa kita panggil, ya, dia boleh sukun pun boleh juga. Bergantunglah, ya. Macam di sini dia sukun lah ni. Tahinu, nun, waw tu sukun lah. Tahinu, ya, kita baca tahinu, panjang 2 harakat. Jadi dia majzum kerana buang nun, asalnya tahinuna. Tahinuna tak boleh, ya. Kalau tahinuna, waw di situ sukun juga. Ya, tapi dia ada nun di belakang, jadi tak boleh panjang lah, ya. Jadi kita tak boleh baca fala tahinu panjang, tak boleh kan. Kita baca 2 harakat je, fala tahinu. Ya, kalau dia ada nun pun sama, fala tahinuna sama, tapi tak boleh lah sebab ada lam nahiyah, lam larangan, maka nun hilang. Majzum keadaan dia. Ya, kemudian fa'il dia apa? Fa'il dia adalah waw tu lah. Ya, waw tu dipanggil fa'il, ya. Maknanya kamu, antum, ramai. Tahinuna untuk ramai. Ya, jangan kamu merasa lemah. Jangan kamu merasa hina, ya. Itu larangan daripada Allah, ya, kepada orang yang beriman, ya, jangan rasa lemah. Walaupun kita ditekan, walaupun kita diperlekehkan, ya. Kerana yang menentukan kita ni tinggi atau rendah, ya, bukannya manusia. Ya, yang menentukan tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan rasa lemah, ya, fala tahinu wa tad'u, ya, dan tad'u. Ya, atau juga mudhari' majzum sekali lagi, ya. Fa'il dia sama huruf waw juga. Ya, wa tad'u. Jadi fala maka jangan kamu rasa hina, ya. Kemudian wa tad'u dan hendaklah kamu memanggil, menyeru. Ya, daripada perkataan dakwah, ya, dakwah mana serban. Jadi waw tu ataf, ya, dia sentence connector. Dia bukan istighnafiyah, ya. Istighnafiyah mesti di awal ayat. Istighnafiyah mesti di awal ayat. Di sini dia ataf. Ataf maknanya apa kita panggil penyambung ayat lah, ya, sentence connector. Dan wa tad'u asalnya tad'una, ya, dia mudhari', ya. Dan apa kita panggil, ya, apa kita panggil istilah dia juga majzum sama, ya. Dan fa'ilnya macam biasa waw jugalah, ya. Samalah kalau kita tengok dia punya kedudukan tahinu dengan tad'u tu sama ajalah, ya, ayat yang sama. Fala tahinu wa tad'u ila salmi, ya, ayat yang ke-35. Maka janganlah kamu rasa lemah, jadi lemah, dan mengajak damai, ya, kerana kamulah yang lebih unggul. Dan Allah pun bersama kamu dan dia tidak akan mengurangi segala amalmu. Ya, jadi kehidupan ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sambung ayat tu nanti. Okey, ya. Ila salmi, ya, salmi salam ataupun silmi, dua-dua boleh, ya. Di sini digunakan salmi, ya. Itu tak tahu apa sebab, ya. Kadang-kadang silmi kedamaian juga salma, ya, ila silmi, ya. Tapi di sini disebut salmi, mungkin ada sebab tertentu lah. Wallahu alam, tu rahsia Allah Maha tahu lah. Wa antum a'launa, sedangkan waw di sini, ya, ila kita dah tahu dia termasuk preposition, ya, salah satu preposition. Noun yang datang selepas preposition mesti baris bawah, ya, ila salmi, ya. Daripada root wordnya sin lam mim, ya, daripada salima yaslamu, salima telah selamat, ya, yaslamu sedang, salaman keselamatan ataupun peace kita panggil, ya, peace, ya. Jadi kalau salima telah selamat, salimah, ya, dia punya past tense dia, yaslamu present tense, salaman dia punya apa kita panggil, ya, absolute verbal noun, ya. Dia verbal noun, salamun verbal noun, salaman absolute, ya, absolute verbal noun sebab dia duduk dalam keadaan dipanggil maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak tu absolute verbal noun untuk menunjuk kepada makna apa ni, bersungguh-sungguh, ya. Kalau musnah, sungguh-sungguh musnah, hancur lebur, ya. Kalau melihat dengan sejelas-jelasnya, bukan dengar orang cakap, bukan tengok daripada jauh, ya. Tapi tengok daripada dekat, melihat sesuatu dengan mata kepala dia. Kita tengok, saya tengok sendiri, kita kata, ya. Apa ni, masa peristiwa tu berlaku, tsunami berlaku macam mana? Oh, saya tengok sendiri, masa tu saya ada di hotel tingkat 5, ya. Jadi alhamdulillah selamatlah, ya. Tapi nampaklah orang
dibawa oleh air apa semua dengan mata saya sendiri kita kata. Ya, orang putih panggil with my naked eyes. Ya, tengok depan mata. Nampak, bukan tengok dalam YouTube, tengok dalam TikTok, bukan. Tengok depan mata. Itu sungguh-sungguh berlaku. Ya, itu maf'ul mutlak kita panggil. Okey ya. Ya, setakat ni ada soalan sebelum kita tambah wa antum a'laun tu ada apa-apa? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Dari, sorry, majzum tu untuk mudarik dengan madi Madin tak ada majzum. Mudhari' saja. Oh, mudarik je. Okey. Madi macam mana nak majzum? Sebab majzum tu hilang nun. Madin mana ada nun belakang? Fi'lun madin, past tense, tak ada nun dekat belakang. Mana ada nun? Yang ada nun hanya fi'lun mudhari' saja. Ya, contoh kita kata zahaba kan? Ya, zahaba. Zahaba, zalhaba, mana ada nun? Kalau jamak pun zahabu kita kata. Ya, itu bukan majzum. Jadi majzum hanya untuk fi'il mudhari' present tense. Ya, contohnya yazhabu, yazhabuna, yazhabani. Ya, kalau seorang yazhabu singular. Kalau dua yazhabani ada nun belakang, alif nun. Yazhabuna kalau ramai jamak kan. Jadi yang ada nun ni hanya fi'lun mudhari', mana ada fi'lun madin. Jadi yang boleh majzum hanya fi'lun mudhari' saja. Present tense saja ada majzum. Ya. Ada lain? Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Ustaz, tahinu tu, kenapa bentuk dia tak sama dengan yang yahunu? Dia punya yang atas tu kan, present tense dia yahunu. Tapi Yang bila mana? dia jadi tahinu tu, Ayat berapa? ayat yang Ustaz baca ni lah, fala tahinu. Kan? Tak, tahunu tu kat mana? Tahinu, yang perkataan yang Oh, kedua tu dalam Ustaz, kolom tu. fala tahinu. Dan dalam atas tu dia punya past tense dia hana, lepas tu present tense yahunu, tapi tak sama bentuk dengan tahinu Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Sebab kalau Betul. tad'u Pasal dia tahinu sama ni dia dalam yad'u. bentuk larangan. Ha? Dalam bentuk larangan. Dan macam yang kedua tu yad'u, sama tad'u kan? Dia punya bentuk tu betul. sama. Hmm. Yang ini tak sama Ustaz. Pasal apa ya? Daripada apa? Hana yahunu kan? Hana mana telah jadi hina. Hana telah jadi hina, yahunu sedang menjadi hina ataupun akan menjadi hina ya. Tapi tahinu jangan kamu ya. Jadi dia ada beza tu ya. Apa beza dia ya? Tahinu ni. Betul juga ya. You are right. Kak Nomah ya. Baru Ustaz pun perasan ya. Jadi dia punya secara umum ya, dia larangan ni, dia larangan ya. Jadi larangan, bila larangan dia tak bentuk macam kita kata, tapi itulah kalau fi'il mudhari' biasa ya, zahaba yazhabu la tazhab kan. Di sini pasal apa ya? Oh, tak dapat jawab lagi tu. Ustaz pun terlepas pandang ni ya, belum dapat jawab. Nanti Ustaz tengok-tengok balik sebelum Ustaz jawab. Buat masa ni tawakur dulu. Okay. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Sama. Ya. Ustaz, lagi satu Ustaz. Ustaz kata tadi nun yang dibuang, dia punya asal dia tahinuna, tapi dalam tu macam tak ada, Tak kena kan? tak dengar macam yadu'u, tadu'u, dia tak dengar juga Ustaz. Betul lah, betul juga tu ya. Tapi majzum memang kerana hilang nun tu pasti. Keadaan majzum tu kerana hilang nun ya. Jadi hilang nun menjadi keadaan majzum itu memang tak ada khilaf lah. Tu tak ada khilaf ya. Cuma macam tadilah ya, kalau dia fi'il mudhari' ya, yahunu memang hilang nun tu majzum juga sama. Cuma keadaan dia ya, sama ada dia kalau ahana yuhinu ya. Sebab kalau ahana yuhinu ya, itu maknanya melemahkan. Dia ada ahana telah menjadi lemah, ada ahana, ada satu lagi fi'lun dia ni. Tapi kalau ahana tu dia fi'lun 4 huruf ya, hamzah depan atas alif. Hamzah atas alif ya, ha alif nun, ahana. Kalau ahana yuhinu ya, pun tak kena juga ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun ya, wala tahinu wala tahzanu. Pasal apa tak baca ya, wala tahunu ya, wala tahunu ya, ataupun wala tahu ya. Ustaz tak dapat jawab lagi ya, nanti Ustaz kena tengok-tengok balik ya. Mungkin ada benda yang
yang sedikit bermasalah di sini ya, sebab fi'il ni kadang-kadang dia apa kita panggil ni ya, dia ada bentuk-bentuk yang kadang-kadang ada exception, pengecualian ya. Kalau macam tad'u tu dia clear cut lah. Ya, da'a ya da'u ya, tad'u betul ya. Ustaz kena tawakuf dulu apa Cikgu Nomah. Tak dapat jawab lagi. Habis Ya. lain silakan. Ya. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, ada orang lain soalan? Tak ada ya. Jadi fala tahinu, maka jangan kamu rasa lemah ataupun jangan kamu jadi lemah ya. Wa tad'u, dan kamu menyeru ila salmi ya, kepada kedamaian ya, wa antum, sedangkan waw di situ waw haliyah ya, waw haliyah maknanya waw sedangkan, bukan waw dan ya. Kalau waw dan adalah waw ataf ya, macam waw wa tad'u ni kan ya, waw ataf. Jadi waw yang kedua ni ya, yang tengok kesel Ustaz ya, haliyah wa antum, sedangkan antum kamu ya, antum jadi mubtada sebab dia duduk di awal ayat. Wa antum ya, waw datang sebelum tu, antum ya mubtada, sama, tak ada kesan pada masuk waw pun antum tak ada kesan sebab dia adalah apa kita panggil kata nama abnormal noun ya. Bila abnormal dia tetap antum lah, dia tak boleh berubah ya. Tak boleh berubah jadi tak boleh berubah jadi antumu, antumi, antum tak boleh ya, dia memang antum. Antumu boleh lah ya, sebab dia bersambung dengan hamzah wasal, antumul. Asalnya antum ya, tapi mim tu hidup balik kerana ada hamzah wasal, antumul a'laun. Ya, kita tak boleh baca wa antum al-a'laun, tak boleh. Kita kena wasalkan dia ya. Tu clear lah, antum mubtada maknanya dia di awal ayat. Ya, tengok awal ayat ni, jangan tengok ayat 35 ni daripada fala tu, memang fala tu permulaan ayat. Tapi dalam ayat tu sendiri ada ayat-ayat lain. Ya, dalam satu ayat yang panjang, ayat 35, ada beberapa ayat dalam tu. Ya, yang kita kena ambil maklum lah. Ya, kita tak boleh kata oleh kerana wa antum ni duduk tengah-tengah, maka macam mana dia boleh jadi permulaan ayat? Boleh. Ya, kerana ada waw haliyah di situ. Ya, dan selepas waw haliyah ada ayat lain. Ayat dia ialah antum al-a'laun. Ya, sebab tu antum menjadi subjek ataupun mubtada, al-a'launa menjadi khabar. Khabar tu predikat lah. Ya, daripada ain lam waw ya, ala ya'lu uluwan. Ya, ala telah menjadi tinggi, telah menjadi hebat, ala ya'lu ya, sedang ataupun akan, uluwan ketinggian ataupun superiority. Ya, ala ya, apa kita panggil, became, ala ni became superior, telah menjadi hebat. Ala ya, ala ni sombong pun boleh juga macam Firaun. Ya, kerana sesungguhnya Firaun tu dia apa kita panggil, merasa dia tinggi. Ya, dalam surah apa tu? Ya, dalam surah apa ni, apa kita panggil tu ya? Surah apa tu? Ya, surah Ad-Dukhan ke? Ya, tengok surah Ad-Dukhan 44 kejap ya, nak bagi contoh perkataan tu tadi ya. Surah Ad-Dukhan surah 44 ayat yang ke berapa tu ya, nanti kejap ya, saya tengok. Okey ya, ayat yang ke-31, muka surat 497, muka surat 497 Quran, surah Ad-Dukhan ya, ayat yang ke-31. Jumpa? Kalau jumpa bagi tahu. Jumpa Ustaz. Okey. Ayat 400 muka surat 497 min Fir'aun ya, ayat tu min Fir'aun innahu kana alian. Jadi alian di sini dia dalam bentuk hal keadaan lah. Ya, hal keadaan ya, dia datang selepas kana, mana dia isim kana lah ni. Kana huwa bukan isim kana, khabar kana dipanggil ya. Kita tak belajar lagi. Innahu sesungguhnya Fir'aun itu, min Fir'aun daripada Fir'aun ya, maknanya mereka ni bimbang ya, mereka akan diseksa oleh Fir'aun. Innahu sesungguhnya Fir'aun itu karena adalah dia alian ya. Alian di sini makna sombong ya. Jadi alian ni daripada ala tadi lah, sama ya, macam al-a'laun tadi. Cuma alian di sini ya, dia punya noun dia ya, noun dia alian ya. Dia jadi khabar kana, sebab tu dibaca bukan aliun, alian minal musrifin ya. Dan Firaun itu adalah dia sombong, dia juga termasuk dalam golongan yang suka
Suka apa? Suka melampaui batas. Musrifin. Musrifin tu asalnya boros. Kalau berniaga, boros. Kalau beli barang, ya, kalau dia berbelanja, dia boros. Itu dipanggil musrifin. Tapi dalam tindak tanduk kita, musrifin juga maknanya melampaui batas. Lebih pada biasa. Ya, kalau kalau dia beli barang, dia beli lebih pada keperluan dia. Ya, dia duduk dengan suami dia berdua, ya, tapi beli karipap 30 biji. Ya, bukan nak bagi siapa pun, nak makan sendiri. Ya, 30 biji dua orang makan. Ya, kita kata 10 biji tu pun dah kenyang sangat dah. Ya, 30 tu bazir. Dan lepas tu buang dalam tong sampah aje. Dia panggil musrifin. Tapi kalau dalam kita menjadi raja, sultan ataupun pemerintah, musrifin maknanya orang yang melampaui batas. Ya, buat atau perintah benda yang lebih daripada sepatutnya. Ya, maknanya paksa orang kerja, orang apa kita panggil, ya, orang yang sakit, ya, yang lemah pun dipaksa, ya, tak bagi rehat yang cukup, gaji kecil, ya, tu dipanggil musrifin juga. Macam Firaun lah, ya. Okey, ya, itu bukti mengatakan bahawasanya perkataan ala ni balik pada muka surat yang sama, ya, al-a'laun, ya, ala, ya, telah menjadi sombong boleh, ataupun telah menjadi hebat, superior. Ya, di sini telah menjadi hebat. Kita tengok konteks lah pada siapa kan. Kalau maknanya baik, maka telah menjadi hebat. Tapi kalau makna buruk, telah menjadi sombong, telah menjadi bongkak. Ya, ala, ain, lam, alif, 3 huruf, ya. Dia punya fi'lun mudhari', ya, ataupun present tense dia ya'lu, ya, ala ya'lu. Jadi waw tu ganti pada alif. Asalnya ain, lam, alif. Tiba-tiba ya, ain, lam, alif, alif dah tak ada dah, ganti waw, ya. Ini dipanggil apa tu? Dia panggil, ya, ini dipanggil penggantian lah. Kita gantikan alif tu dengan waw. Sebab alif boleh ganti dengan waw, alif boleh ganti dengan ya. Dia alif, waw, ya, awi ni dia boleh bertukar-tukar. Dia interchangeable. Ya, asalnya ain lam alif, sekarang ya ain lam alif patutnya ya'la, tak boleh, ya. Kita baca ya'la, kita baca ya'lu. Ya, kalau ya'la tak nampaklah dia punya domah dia. Kalau ya'lu nampak domah dia. Waw memang tetap sukun lah. Ala, alif tu sukun, ya'lu, ya, bukan ala ya'lau, bukan. Ya, jadi ala alif asalnya ain lam alif menjadi ain lam waw pula. Boleh tak? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Ya, boleh. Ada banyak lagi contoh, ya, ini salah satu. Bila kita jadikan dia sebagai noun, verbal noun, ya, uluwan. Asalnya uluwun. Ya, kalau dia normal absolute noun, uluwun, ya. Mana ketinggian. Tapi sebab dia absolute verbal noun, maka dibaca dengan tanwin fathah, uluwan. Ada soalan? Tan Sri Hasmah ada apa? Ya, Kak Nomah. Ustaz, khobar ni dia dia punya case ending dia bukan domah ke Ustaz? Jadi macam a'lau now tu macam kita tak nampak dia punya domah tu. Memang tak Macam mana nampak tu Ustaz? sebab dia plural. Oh, sebab dia plural. Kalau dia singular baru nampak, ya. Macam kita kata Muhammadun, nampaklah. Tapi kalau dia jamak Muhammaduna, macam nak nampak sebab dia plural. Jadi yang domah, fathah, kasrah tu merujuk kepada singular noun. Di sini al-a'laun memang dia plural, ada waw nun kat belakang. Okey, ya. Ada apa-apa orang lain? Terima kasih Sudah, Ustaz. ya. Sama Tan Ustaz, Sri, ya. ya, Ustaz. Atas tu dia kata khobar kan ni? Khabar, ya. Khabar tu Al-a'lau ni. predikat. Ya. Khabar dia. Khobar. Predicate. Predikat kepada antum tu. Predicate pada antum. Okey, terima kasih. Maknanya ayat tu antum al-a'laun. Ayat tu dua perkataan je. Al-antum perkataan pertama, al-a'laun perkataan yang kedua. Antum al-a'lau. Jadi antum tu adalah mubtada dia, al-a'laun tu adalah khabar dia. Khabar dia. Okay, Sebab ayat paling pendek dua perkataan lah. Ayat paling pendek dua lah, biasanya dua. Nak tengok mubtada khabar kena ada dua lah. Tak ada. Mubtada khabar. Jadi mubtada dia ni boleh satu perkataan boleh. Khabar pun boleh satu perkataan. Mana ini mubtada khabar yang paling pendek, the shortest lah, ya. Satu perkataan, satu noun untuk mubtada dan satu noun untuk khabar. Boleh. Ya, contoh kita buat ayat biasalah. Ya, kita kata Muhammad, ya, seorang nabi. Kalau bahasa Melayu ada seorang kan. Bahasa Arab tak ada seorang sebab
Bila kita kata Nabiyun, kita dah tahu dah memang seorang dan lelaki. Kalau bahasa Melayu tak boleh kan? Bahasa Melayu kita kata Muhammad adalah seorang nabi lelaki. Ya, kita tak sebutlah nabi lelaki sebab nabi tu semua lelaki. Tapi kita dah tahu dah Nabiyun tu mesti lelaki. Rasulun contoh kan. Muhammadun Rasulun. Dua perkataan. Muhammadun seorang Muhammad itu Rasulun salin. Ya, Muhammadun Rasulun. Muhammad itu adalah seorang Rasul. Kalau bahasa Melayu panjanglah. Muhammad itu adalah seorang Rasul. 5 perkataan. Bahasa Arab 2 je. Muhammadun Rasulun. Muhammadun jadi mubtada, beginning of the sentence. Ya, Rasulun menjadi khabar atau predicate dia. 2 perkataan je cukup dalam bahasa Arab. Ringkas. Bahasa Melayu 5. Muhammad itu adalah seorang Rasul. 5. Bahasa Arab 2 perkataan saja. Muhammadun Rasulun. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya. Jadi mubtada paling ringkas satu perkataan. Tapi mubtada mesti noun ya. Mubtada tak boleh verb. Mubtada tak boleh partikel, tak boleh. Mubtada ya wajib menjadi mubtada tu mesti noun. Mubtada tu mesti noun. Ya. Sama ada noun tu nama orang, nama benda, nama binatang ya ataupun kita gunakan pronoun lah. Ya, ganti nama. Anta, ana, antum, ya, anti. Tapi semua tu Macam ni pronoun lah. Wa antum. ya, betul, pronoun. Tapi tetap satu perkataan. Ya, mana ada dua kan? Tak ada. Antum satu perkataan. Yang menariknya khabar. Ya, sebab khabar ni macam-macam ada. Ya, antara khabar yang paling ringkas, khabar satu perkataan saja. Ya, satu perkataan saja. Ya, jadi inilah yang lau ni. Launa. Ya. Boleh tak khabar tu satu verb saja boleh? Kita kata apa? Ya. Antum ya tazhabuna boleh. Antum tazhabuna. Kamu semua sedang pergi. Cukup tak ayat tu? Cukup? Ya. Kamu semua sedang pergi. Ayat tu dah lengkap dah. Cuma kalau kita nak tambah boleh lah. Ya. Kamu semua sedang pergi ke sekolah. Itu tambahan lah. Tapi ayat tu boleh tak dia stand alone? Maknanya kamu semua sedang pergi. Dah? Okey, cukup dah. Ya, kalau kita nak tanya pergi pukul berapa, pergi ke mana, dengan siapa, itu dah aksesori. Ya, maknanya yang asal-asalnya cukup ya untuk menjadikan dia mubtada dan khabar dah cukup dah. Kamu semua sedang pergi sudah. Ya, sebab kita kata boleh ya, khabar itu satu noun boleh. Khabar itu satu verb boleh. Khabar itu a group of verb, a group of noun boleh saja, tak ada masalah. Ya, macam kita kata Muhammadun Rasulun boleh. Ya, perempuan salin Muhammadun Rasulun. Itu ayat pertama. Nanti kita tambah ya. Muhammadun mubtada, Rasulun adalah khabar dia. Kita tambah pula ya. Ayat kedua Muhammadun Rasulullah. Dah dua perkataan dah. Tadi Muhammadun Rasulun satu perkataan, Rasulun ya. Ini kita cerita tentang khabar dia ataupun predikat. Kalau kita kata Muhammadun Rasulullah, Rasulullah tu dah dua perkataan combine jadi satu, compound noun. Boleh tak? Boleh. Ya. Jadi apa beza Muhammadun Rasulullah dengan Muhammadun Rasulullah? Ya, sebenarnya tak ada beza, orang yang sama juga. Cuma kita nak bagi maklumat tambahan. Ya, bukanlah Muhammad tu rasul kepada orang lain, bukan. Rasul malaikat ke rasul tak? Dia rasul Allah. Ya, jadi lebih clear lah, ya. Jadi dua-dua tetap dipanggil sebagai khabar, tetap. Rasulun pun khabar, Rasulullah pun khabar juga. Ya. Okey. Ya. Boleh tambah lagi. Okey, tambah lagi. Ya, perempuan dah ada dua ayat. Ustaz ulang balik. Ayat pertama, salin. Muhammadun Rasulun. Ayat pertama. Ayat kedua, Muhammadun Rasulullah. Ayat kedua. Okay. Ayat ketiga, Muhammadun Rasulullah fi Makkah. Muhammadun Rasulullahi fi Makkata. Fi Makkah. Dah jadi ayat dah. Ya, Rasulullah fi Makkah dah jadi ayat dah. Boleh tak mubtada tu? Boleh tak apa ni khabar tu dalam bentuk ayat? Boleh. Tu bukti dia. Ya, jadikan ustaz punya ayat tu sebagai panduan perempuan. Ya, jadi ayat ketiga Muhammadun tetap mubtada, tetap satu noun, tapi khabarnya kita panjangkan. Rasulullahi fi Makkah. Makkah dia tak boleh baris bawah. Sebenarnya fi mesti Makkati kan tak boleh. Makkah ni special. Dia tidak boleh dikasrahkan. Ya, dia hanya boleh di domah dan di fathah.
Jadi fi makkatu tak boleh lah. Fi makkati tak boleh. Fi makkata lah yang paling boleh. Ya, sebab tak boleh domah, tak boleh kasrah, maka dia boleh dibaca dengan fathah. Fi makkata. Muhammadun tetap mubtada. Rasulullahi fi makkata. Ya, fi makkata pada di negeri Mekah. Ya, fi makkata, ya, di Mekah. Jadi dah ada apa ni, mubtada dalam bentuk satu perkataan, ya, maknanya single noun, single bukan singular, ya, single noun, ya, rasulun, kemudian kita ada Rasulullah, ya, compound noun, dan kita ada Rasulullahi fi makkata, sentence. Jadi mubtada tetap single noun, tapi khabar boleh single noun, boleh compound noun, ya, gabungan, dan juga boleh dalam bentuk sentence. Tiga-tiga boleh. Satu lagi Ustaz bagi contoh, ayat keempat. Ya, ayat keempat apa dia? Ya, Muhammadun fi Makkata. Tak payah Rasulullah. Boleh tak? Boleh. Ya. Jadi apa, Tan Sri, ya, Kak Nap, Kak Nomah, semua jamaah, ya, ada 4 mubtada Ustaz bagi hari ni. Ulang balik. Mubtada pertama, mubtada apa? Muhammadan Rasulun Rasulun tu apa tu? khabar. Yelah, khabar apa? Jenis dia. Khabar mutada. Betul lah. Khabar apa? Khabar dah belajar 4 dah tadi. Khabar apa? Single khabar noun. Single noun. Khabar single noun. Ya. Nombor 2, khabar apa? Khabar compound noun. Khabar compound noun. Nombor 3, khabar Ayat. khabar sentence. Sentence, ya. Nombor 4, khabar Muhammadun fi Makkah. Itu khabar apa tu? Kat rumah, ya. Phrase. Ya, dia adalah Frasa. dia kita panggil apa kita panggil, ya. Dia partikel campur dengan noun, ya. Dia phrase lah, phrase. Phrase tu dia bukan ayat. Ya, bahasa Melayu kita panggil frasa lah, frasa. Frasa ataupun ada istilah lain dalam bahasa Melayu dia panggil separa ayat. Separa, bukan separuh, ya. Separa ayat. Itu bahasa Melayu, tata bahasa. Ya, kita boleh panggil dia phrase in English. Ya, kita boleh panggil dia sebagai frasa bahasa Melayu. Boleh juga panggil dia sebagai separa ayat. Separa ayat tu maknanya dia mesti mula dengan preposition. Ya, Muhammadun di Mekah. Muhammadun di atas di dalam Gua Hira. Muhammadun di langit, contoh masa Isra Mi'raj. Muhammadun di Baitul Maqdis masa Mi'raj, ya. Macam itulah cerita dia. Jadi maknanya boleh 4 jenis khabar, sama ada khabar single noun, khabar compound noun, ya, Rasulullah, khabar sentence, ya, ataupun khabar dalam bentuk separa ayat ataupun phrase. Ya, boleh. 4 tu adalah khabar. Mubtada kekal satu saja. Ya, tu cerita dia. Boleh tak kita kata mubtada tu tukar? Boleh? Kita tak nak pakai Muhammadun, kita nak pakai Rasulullah. Rasulullahu fi Makkata. Pun boleh tak? Jadi maknanya mubtada, boleh tak mubtada single noun? Boleh. Muhammadun. Boleh tak Rasulun fi Makkata? Boleh. Boleh tak Rasulullah fi Makkata? Boleh. Jadi Rasulullah sekarang menjadi mubtada pula. Kita tak pakai Muhammadun dah. Ya, boleh tak? Boleh. Mubtada pun boleh, ya. Tapi mubtada dalam bentuk separa ayat atau frasa tak boleh. Mubtada dalam bentuk sentence tak boleh. Mubtada hanya single noun dan compound noun saja. Single noun ataupun compound noun. Tapi kalau khabar predicate, single noun boleh, compound noun boleh, sentence pun boleh, ya, ataupun phrase pun boleh. 4 boleh. Mubtada hanya 2 saja. Okey, boleh. Kak Mariton okey? Okey, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ada berapa jenis sekarang Kak Mariton? Ada berapa jenis mubtada? 4. Mana mubtada 4? Mubtada 2 je. Mutada. Silap. Mubtada 2 saja, mana 4? Mubtada single noun. Baru satu lagi. Compound. Compound, ya. Untuk khabar 4. Khabar ada 4. ada 4 tuan-tuan, ya. Jangan lupalah, ya. Dia punya kita panggil dia punya jenis. Jadi boleh mubtada, ya, subjek lah, senang subjek predicate lah. Boleh subjek single noun,
boleh subjek compound noun. Ya. Boleh tak subjek tu phrase ataupun apa kita panggil, ya? Boleh Sentence. tak dia phrase, ya? Tak Phrase boleh. yang kita masukkan tak boleh lah. Tak boleh. Compound noun boleh. Compound noun boleh. Macam kita kata Rasulullah, ya, Rasulullah berada di Mekah, boleh lah. Ayat tu ayat lengkap, complete sentence. Ya, ataupun kita kata kitab Allah, ya, diturunkan dari langit, contoh. Tu ayat lengkap. Kitab Allah kan dua perkataan, dia compound noun, ya. Ataupun kita kata nama orang Abu Jahal pun compound noun, Abu Jahal. Abdul Rahman compound noun. Abdul Rahman, Abu Jahal, ya, Abu Sufyan, semua tu compound noun. Boleh tak jadi mubtada ataupun subjek? Boleh. Ya. Macam itulah cerita dia, ya. Tapi kalau khabar atau predikat, cerita tu, ya, khabar tu ceritalah, ya. Khabar tu khabar macam kita panggil surat khabar kan. Surat khabar tu mana surat yang mengandungi cerita-cerita, kisah-kisah. Cerita pasal bola, cerita penyanyi, cerita pelakon, cerita rompakan, cerita kebakaran, cerita banjir, ya. Tu semua adalah khabar. Khabar tu adalah predikat lah. Boleh tak predikat kita kembangkan? Boleh, ya, dalam bentuk ayat, dalam bentuk separa ayat. Ya, ataupun kalau kita nak ringkas, ya, buat tajuk artikel tu buat dalam bentuk single noun mubtada, single noun khabar. Itu dia punya tajuk dia, ya. Tapi untuk penjelasan kita buat dalam bentuk ayat. Macam itulah, ya, kita kembangkan dia punya konsep dia. Okey, ada soalan tentang jenis khabar dan jenis mubtada. Kita sebenarnya dah cerita dulu lama dah. Tapi sebab kita tak apply, ya, masa tu kita hanya belajar teori. Ya, masa kita pakai buku dulu, ya. Kita belajar tentang principle lah, principle of sentence, ya. Ada mubtada, ada khabar. Tapi kita tak apply lagi, ya. Kita apply hari ni. Bila kita baca Quran, kita apply. Bila baca hadis, kita apply. Okey, ya. Jadi knowledge tu akan kekal sebagai knowledge bila kita apply dia. Kalau kita belajar saja, kita tahu tapi kita tak apply, dia jadi teori saja. Macam bawa kereta lah, perempuan ada lesen tapi tak bawa kereta. Lesen tahu, ya, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, ya. Kemudian kalau nampak 80 km sejam kena ikut, ya. Tak boleh potong di double line, tak boleh potong kiri emergency lane, tak boleh, semua tahu. Tapi kereta tak pernah bawa, ya. Jadi dia hanya kekal sebagai teori. Dia tak jadi practical, belum practical knowledge belum lagi, ya. Sebab tu, ya, kita kata dalam bab yang berkaitan dengan apa? Bab yang berkaitan dengan nahu ni, ya, kita kena apply dia. Dan benda ataupun tempat untuk kita apply dia, Quran lah. Paling senang Quran sebab kita baca Quran tiap-tiap hari. Ya, macam kita baca Quran lah, ya. Jadi contoh, ya, paling kurang Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu, ya. Kat mana dia punya Alhamdulillah Rabbil Alamin tu? Ya, Alhamdulillah tu, ya, adalah is a complete sentence. Alhamdulillah, ya. Haji Asy'ari, Alhamdulillah tu yang mana mubtada, yang mana khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah mubtada, Ustaz. Okey. Baris depan. Dia punya khabar dia? Alhamdulillahi. Alhamdulillah. Allahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu khabar bentuk apa tu? Single noun. Rasa. Mana single noun? Lillahi. Tuan-tuan kena tengok. Partikel Rasa. Ya. Jadi kita jumpa tiap-tiap hari tapi kita tak apply sebab kita tak tahu. Alhamdulillah. Okey, satu lagi saya nak sebut. Mubtada, ya, subjek itu dia mesti domah. Alhamdulillah tu domah kan? Alhamdulillah tu. Barulah dia layak menjadi mubtada, ya. Pasal dia domah. Kalau alhamdi tak boleh. Dia mesti alhamdulillah. Dia mesti Muhammadun, tanwin domah, mesti domah. Sama ada dia tanwin domah ataupun dia domah saja. Pasal apa alhamdulillah tak boleh tanwin? Alhamdulillah pasal apa tak baca alhamdun? Pasal apa tak boleh? Tak ada alif. Pasal dia ada alif lam. Ada alif lam. The first noun. Yalah, first noun tu betul. Dia bukan first noun. Dia single noun. Single noun. First noun, second noun tu is a compound noun.
Tuan-tuan, first noun, second noun tu macam Rasulullah. Rasul, first noun, Allahi, second noun. First noun, doma, second noun, Allahi, kasrah. Itu dia first noun, second noun. First noun, second noun tu adalah apa? Ya, dia adalah compound noun. Betul tak, Haji Asyari? Ya, compound. Betul, Ustaz. Ya, jadi tuan-tuan kena ingat, ya. Boleh tak subjek tu single noun? Memang biasanya single noun. Tapi boleh tak subjek tu, ya, dia compound noun. Compound noun mean, ya, apa makna dia? Makna dia is a combination of two nouns. The first noun, ya, domah. The second noun is always kasrah. Rasulullahi, baris bawah. Kitabullahi. Ya, apa lagi kita kata? Ya, Baitullahi, semua. Baitul Mali, dia dua compound noun. Compound noun mesti first noun domah, second noun dia kasrah. Kalau dia nak jadi subjek. Kalau kita baca Baitallahi, Baitillahi, semua tu bukan subjek. Subjek mesti domah. Tapi domah itu pada first noun. Second noun memang tak boleh domah. Second noun mana boleh domah? Second noun mesti kasrah. Baitul Mali kan. Lam ujung tu baris bawah. Ya, Kitabullahi baris bawah. Ya, kita kata Rasulullahi baris bawah. Rasulu atas lah. Jadi alhamdu dia single noun. Boleh tak dia jadi subjek? Boleh, sebab dia noun, ya, dan dia domah alhamdu boleh. Lillahi adalah dia punya predicate. Dua ni saja, ya. Kita nampak dua. Sebenarnya ada tiga. Alhamdu satu, li dua, Allahi tiga. Alhamdu adalah mubtada, lillahi bagi Allah. Segala puji adalah bagi Allah. It's a complete sentence. Segala puji itu adalah bagi Allah semata-mata. It's a complete sentence. Ya, kemudian baru sambung cerita dia. Apa sambung cerita dia? Ya, alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu sambung cerita. Rabbil Alamin, ya. Rabbil Alamin itu sambung cerita kepada lillah tu. Sambung cerita, ya. Jadi dia not as simple as we think lah. Ya. Dia sebenarnya konsep dia umum macam Ustaz tadi. Tapi bila kita baca Quran, kadang-kadang kita dah hilang punca dah. Kita kata mana satu tadi macam Dr. Syari tadi kan. Ya, agak macam kita kata mana satu bila Ustaz tanya tu dia dah jadi kelang kabut sikit. Ya, sebenarnya kita faham. Kita tak nampak tulisan Ustaz. Sebab dia kena tulis. Bila kita tulis pun nampak. Ya. Sebab memang ada orang dia boleh imagine, dia boleh gambarkan. Dia tak payah tulis. Ya, orang Arab ni tuan-tuan, dia punya imagination tinggi. Cuba tuan-tuan bayang, ya, mereka tak pernah, orang Arab ni bukan semuanya traveller tuan-tuan. Yang traveller, sebab tu bila Quran kata, ya, buah-buah yang banyak, ya, kemudian kita kata sungai yang mengalir macam syurga kan. Orang Mekah tak pernah tengok sungai. Orang Mekah tak pernah tengok buah-buahan yang banyak, melainkan kalau dia travel. Dia pergi Madinah, dia tengoklah buah-buah kurma, buah-buah lain dia tengoklah. Kalau dia pergi Taif, dia tengoklah anggur, dia tengok. Kalau dia pernah travel, kalau dia tak pernah travel, dia tak pernah tengok. Jadi bila Quran datang, cerita, dia bayangkan saja. Cuba kita bayangkan, ya, imaginative, ya. Dia memang very imaginative lah, ya. Contoh sungai yang mengalir. Dia tak nak tengok sungai mengalir. Unless kalau dia pernah pergi Jordan. Pernah pergi Jordan, tengok sungai Jordan. Ya, dia pernah berniaga di negeri Syam, dia tengok sungai-sungai, sungai Yarmouk, sungai Jordan sebagainya. Baru dia nampak. Ya, bila Quran datang, ya, dia boleh nampak. Sebab tu Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab ni memang well travel. Sebenarnya bila Quran datang, patutnya mereka boleh faham. Ya, sebab mereka dah pernah tengok dah. Ya, kita dah pernah tengok kan. Ya, dulu kita kata kat Malaysia kita tak ada bangunan tinggi lah. Ya, belum ada Twin Tower belum ada lagi. Belum ada apa-apa bangunan tinggi. Jadi kalau orang cerita tentang Empire State Building contoh, ya, Sears Tower dekat US tu sebagai contoh. Kita tak pernah pergi. Kita dulu bukan ada YouTube apa semua macam kita kan. Kita kata ya, anak kita balik pada US contoh, dia kata tinggi mak, dia kata. Ya, memang tinggi. Sears Tower tu dekat Chicago tinggi mak. Memang, ya. Abang naik sampai atas, naik dia punya lift dia tu memang laju, ya. Kita membayangkan, kita tak pernah tengok. Ya, tapi bila ada KLCC, kita kata, macam KLCC ke? Macam KLCC lah, mak. Ya, KLCC lagi tinggi pada Sears Tower tu. Baru kita nampak sebab depan mata. Kalau tidak, kita imagine. Ya, cuba tuan-tuan bayang. Orang Mekah yang kaya-kaya ni, VIP Mekah ni, Abu Jahal, Abu Sufyan, ya, Abu Lahab. Mereka ni memang dah travel banyak tempat. Dah pergi Yaman, mereka pergi Taif, ya, mereka pergi negeri Syam berniaga. Mereka memang tahu.
Jadi bila Quran turun, Nabi cerita, sebenarnya mereka dah boleh nampak dah. Tapi mereka tak beriman. Sayang, tuan-tuan, ya. Well travel tapi tak beriman. Sebenarnya kita ni lagi banyak berjalan, orang Melayu kata apa, ya. Apa ni, jauh berjalan, luas pandangan kita. Sebab kita dah tengok semua benda dah. Ya, kita dah tengok aurora tu, kita dah tengok Mount Everest, ya, kita dah tengok salji, kita dah berguling kat salji tu, ya, kita dah pernah jumpa hurricane, dah pernah tengok sandstorm lah apa semua, kita dah pergi tengok semua dah. Jadi bila orang cerita tu kita betul Ustaz, betul, ya. Sebab kita dah ada pengalaman. Tapi kalau kita tak ada pengalaman, kita tak pernah keluar, ya, so kita, oh ya ke Ustaz, ya, saya tak tahu, ya, memanglah kita tak pernah tengok. Tapi Alhamdulillah sekarang ni ada YouTube, kita boleh tengok video kan. Macam itulah keadaannya tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang, ya. Betapa orang Arab ni, dia very imaginative. Dia boleh cerita ombak yang bergulung. Dia tak pernah pergi pantai pun. Tapi dia boleh cerita. Oh, hebat. Hebat dia. Ya, cuba kita bayang, ya. Kalau penyair itu seorang yang buta, cuba bayangkan. Ya, paling kurang dia ada pendengaran, dia pergi tepi laut. Ya, kita ada penyair kan, si siapa tu, ya. Pian Habib. Mungkin tuan-tuan dan perempuan kenal Pian Habib. Dia pekak. Ya, dia pekak kan. Tapi dia boleh, bila dia, kita panggil, ya, bila dia buat puisi tu, tak sedap suara dia. Pasal dia tak pernah dengar suara dia. Dia pekak. Ya, tapi dia boleh cerita tak tentang laut dan sebagainya. Ya, sebab dia boleh melihat. Orang yang tak boleh melihat, ya, dia boleh dengar pula. Paling kurang dia pergi tepi pantai. Ya, SG Bank penyanyi contoh. Ya, Ustaz bagi contoh yang tuan-tuan kenal. SG Bank, ya, dia buta, ya. Tapi dia boleh menghayati lagu. Sebab apa? Sebab mungkin lagu tu cerita tentang perkahwinan, ya, cerita tentang pantai, laut dan sebagainya. Sebab walaupun, ya, dia tak boleh tengok, tapi dia pernah dengar. Deruan ombak dia pernah dengar. Yang menghempas pantai dia pernah dengar. Ya, tak ada isu lah tuan-tuan. Cuba kita bayang orang yang pekak dan apa, dia lah pekak, bisu, ya, apa ni, buta pula. Oh, macam mana tu? Kita bayangkan. Tak boleh, ya. Tu memang Allah Subhanahu Wa Taala Maha bijaksana lah tuan-tuan dalam mencipta manusia ni, ya. Tu dah jauh lah tu. Ustaz balik ke ayat kita. Okey, ya. So jangan lupa setiap kali kita baca Quran, kita kena pasti. Ada tak mubtada kat situ? Ada tak khabar? Ada tuan-tuan, ya. Kalau kita tengok daripada awal ayat ni kan, daripada muka surat yang sama ni. Kita tengok, ya, muka surat. Kita ulang saja 2 3 nak mengenal, ya. 2 3 ni. Kita tengok, ya. Tapi dia tidaklah sesimpel teori tuan-tuan. Kadang-kadang dia tak ada dalam bentuk macam tu, ya. Dia tak bentuk macam tu. Contoh, ya. Contoh apa tuan-tuan? Allazina amanu. Allazina amanu. Ya ayuha tu tak boleh nak kira lah. Sebab dia seruan, ya. Tapi boleh tak kita kata ayuha? Ayuha boleh juga, tapi ni agak detail sikit lah, ya. Tapi kalau kita tengok allazina amanu. Allazina ni dia noun. Kita panggil dia isim mausul. Boleh tak dia jadi apa kita panggil, ya? Boleh tak dia jadi mubtada? Sebenarnya boleh. Ya. Allazina boleh. Cuma allazina tu tak clear. Kita kena tambah tuan-tuan, ya. Jadi maksudnya allazina amanu boleh digabungkan. Ya, allazina amanu kita boleh jadikan dia mubtada boleh. Ya, dia dua perkataan jugalah, ya. Allazina noun, amanu ni verb tuan-tuan, ya. Jadi tapi dia bukan verb saja. Kalau verb saja tak boleh. Ya, dia mesti noun dengan verb. Allazina amanu ni lebih detail lah. Tadi kita kata single noun, Muhammadun single noun. Ya, ataupun Rasulun single noun. Rasulullah apa kita panggil? Compound noun. Allazina amanu dia macam compound noun juga tuan-tuan. Tapi dia bukan compound noun sebab compound noun tu mesti dua-dua noun. Allazina is a noun. Amanu bukan noun. Amanu verb. Ya, orang-orang yang telah beriman. Boleh tak kita jadikan dia sebagai mubtada? Jawapannya boleh tuan-tuan. Dia boleh jadi mubtada, ya. Orang-orang yang beriman, ya, telah apa kita panggil, ya, telah apa ni, terlibat dalam peperangan. Orang-orang yang beriman di Madinah, mereka telah terlibat dalam perang Badar. Telah terlibat dalam perang Badar tu cerita. Allazina amanu mubtada dia. Allazina kafaru, orang-orang kafir, boleh juga. Boleh tuan-tuan, ya. Jadi dia boleh jadi mubtada. Ya, tapi di sini taklah, ya, sebab ada ya ayuha depan dia. Itu untuk bagi mudah faham lah, ya. Apa lagi? Ati'ur rasul, ya, wala tubtilu a'malakum. Okey, ni innallazina kafaru. Inna, ya. Asalnya allazina kafaru tu adalah mubtada. Allazina kafaru tu, ya. Tapi pasal apa dia tidak jadi mubtada? Pasal ada inna depan.
Ya, patutnya allazina kafaru wa saddu an sabilillah. Patutnya allazina kafaru mubtada. Tapi tak boleh jadi mubtada sebab dia inna. Jadi instead of mubtada allazina jadi isim inna. Tu yang isim inna tu tuan-tuan. Ya, asalnya dia adalah mubtada. Kerana mubtada mesti di awal ayat dan tidak boleh didahului oleh partikel, tak boleh. Inna partikel tak? Ya. Partikel taukid. Sesungguhnya. Ya. Dan dia menasabkan. Cuma tak nampaklah nasab tu. Pasal allazina memang nun tu memang mansub, memang fathah. Ya, kita tak baca allazinu, allazini tak baca. Memang allazina always. Jadi tak nampak sangat, ya. Tapi inna tu adalah partikel. Bila dia partikel, allazina boleh tak jadi mubtada? Tak boleh. Kalau tadi inna, allazina jadi mubtada. Tapi allazina saja tak boleh. Allazina kafaru. Allazina amanu. Baru boleh jadi mubtada. Tuan-tuan faham tak Ustaz sebut ni? Boleh faham? Boleh, Tan Sri? Okey. Faham, Cuma Ustaz. Ya. cuma Ustaz tadi Ustaz kata kalau mubtada dia mesti domah. Mesti domah ni bukan domah fathah allazina. Pasal dia abnormal noun, macam mana nak domah? Dia Itu memang kena domah. Tapi dah dia abnormal. yang confuse sikit lah sebab tadi kata kalau mubtada tu yang subjek mesti domah atau madun atau Muhammadu Betul. kan. Betul. Dia Itu kan- teori dia. Itulah teori. Lepas Tapi tu bila masuk compound noun, praktikal, compound bila noun masuk pun Ustaz praktikal, kata satu domah, satu kasrah. Noun first noun domah, second noun kasrah. pasal dia compound noun. Ah, Pasal jadi dia compound noun. Allazina kafaru compound noun ke tak? Ustaz bukan, tanya. dia bukan. Jadi dia tak ikutlah kaedah tadi. Tak ikut boleh kaedah. ikutlah. So, itu yang jadi macam mana nak kena pasti nanti dia mubtada. Kalau tak ikut macam Kalau di awal ayat dia pattern. mubtada lah. Di awal ayat, ya. Dan dia mesti cerita. Jadi because ini bukan awal ayat, sekadar inna tadi pun pasal ada ya ayuhai, ya ayuhal kan. Jadi yang tu Dia bukan mubtada lah. bukan Nak mubtada. jadikan mubtada macam mana? Allazina kafaru ni, Tan Sri? Nak jadikan mubtada macam mana? Al-Lazina tu tak boleh lah. Sebab dia dia tak boleh Al-Lazini, Al-Lazinu kan. Tan Sri dah jawab dah tadi. Nak jadikan ni mubtada, kena buanglah inna depan tu. Buang Ina. Tapi Al-Lazina tu bukan domah. Mana ada allazina? noun. Mana ada allazina? It's not even first noun. It's not even first noun. First noun mesti ada mesti domah juga kan. Tak boleh. Allazina dia abnormal noun. Noun terbahagi dua. Tan Sri dah lupa kita punya original perjanjian dulu. Aku janji dulu. Tan Sri dah aku janji. Apa je aku janji? Yang pertama, noun terbahagi dua. Ada normal noun yang Ada boleh abnormal domah noun. fathah. Ya. Ada abnormal noun. Abnormal noun boleh tukar. Tak boleh. Mana boleh abnormal noun kita tukar? Tak boleh. Ya. Macam tadi antum kan? Antum ni. Antum. Ya. Antum ni pun bukan domah. Antum ni apa asal dia? Sukun. Ni antum ni. Wa antum. Ya. Sekarang memanglah Tan Sri nampak dia domah. Pasal apa dia domah? Sebab nak sambung dengan al-a'laun. Asalnya apa bunyi antum ni? Antumu ke? Dah? Bunyi dia apa? Antum je. Antum. Dia sukun. Tapi pasal apa dia boleh jadi mubtada? Tadi kan Ustaz kata domah. Pasal domah tu untuk normal noun. Tapi kalau dia abnormal noun, boleh tak dia jadi mubtada? Boleh. Sebab dia kan pronoun. Tadi Tan Sri kan cakap pronoun tadi kan? Jadi bila dia pronoun, dia mana ada domah, tak ada. Ya. Jadi allazina sama. Balik pada cerita tadi. Innal lazina. Allazina ni, allazina, ya, dia boleh tak jadi mubtada? Boleh. Boleh, kita buang Walaupun inna. tak ada domah kerana dia abnormal noun. Abnormal noun. Okey. Boleh ya? Okey. Boleh. Cuma kita kata dia bukanlah compound noun, dia bukan. Pasal allazina dia bukan first noun. Dia bukan macam Rasulullah. Ya, dia adalah kita panggil isim mausul. Isim mausul ni maknanya allazina, allazi, allati, tu semua dipanggil isim mausul. Selepas dia mesti ada verb lah. Allazina amanu, allazina kafaru mesti. Tapi dia bukan apa ni compound noun sebab kafaru bukan noun. Bila kafaru bukan noun, macam mana kita nak kata allazina tu first noun? Tak boleh. First noun kalau dia compound noun. Tapi kalau dia bukan compound noun, tak boleh. Okey. Ya? Faham. Boleh ya? Okey, alhamdulillah.
Tetapi di sini dia still tak boleh jadi mubtada. Pasal apa? Pasal ada inna Dia depan dah dia. inna. Ha. So untuk menjadikan dia mubtada, untuk menjadikan dia subjek, kena buang inna. Inna. Itu cara dia. Kan dah nampak dah, clear? Okey. Boleh ya? Okey, Boleh, alhamdulillah. boleh. Orang lain, ya, ada soalan? Tan Sri dah okey dah, ya, orang lain. Ya. Kak Bidah, ya, apa ni, Puan Sri Insun. Okey Ustaz. Okey. Orang lain, ya. Kak Mas, Kak Mariatun, okey. Kak Rosni, InsyaAllah okey Ustaz. boleh ya. Apa ni, Syarin, okey. Okey Ustaz, okey. Betul ya. Okey. Sebab okey tu macam, okey Ustaz, okey. Ini macam tak serius sangat. Okey. Ya. InsyaAllah Ustaz. Okey. Okey, alhamdulillah. Sikit Okey. Ustaz sebab ada miss kelas kan. So Ya. saya slow learner. Jadi saya ikut-ikut je kakak-kakak ni tanya. So saya gain knowledge from there also. Alhamdulillah. Okey, thank you. Jadi kita balik kepada cerita kita tadi, ya, inna tak boleh masuknya inna tu, ya, di awal ayat menyebabkan allazina tu hilang dia punya hak untuk menjadi mubtada. Tak boleh dah. Dia tak ada hak dah. Pasal dia datang selepas inna, ya. Jadi oleh kerana allazina ni bukan mubtada, dia bukan mubtada, dia bukan subjek, dia hanya boleh jadi isim kepada inna tu. That's why kita letak sini isim inna. Mausul. Ya. Pasal dia hanya boleh jadi isim kepada inna. Dia tak boleh jadi mubtada dah. Mubtada mesti tak boleh didahului oleh inna. Kalau ada inna depan, anna depan, maka allazina tak boleh jadi mubtada dah, tak boleh. Ya, dia hanya boleh jadi isim kepada inna tu. Ya. Kadang-kadang ada kana pula depan. Kalau kana boleh tak? Dia jadi mubtada? Tak boleh. Dia akan jadi isim kana pula. Dia boleh jadi isim inna kalau inna kat depan, kalau kana kat depan isim kana. Dan dia tak boleh jadi mubtada. Sebab mubtada ni tak boleh ada apa-apa depan dia. Tak boleh ada apa-apa. Ya, okey, clear. Kemudian apa lagi? Wasaddu sabilillah, ya. Macam sabilillah ni. Sabilillah boleh tak jadi mubtada? Jawapannya tak boleh. Pasal apa sabilillah tak boleh jadi mubtada, Tan Sri? Sabili tak boleh jadi mubtada sebab? Sebab apa tak boleh jadi mubtada? Pasal mubtada dhammah. Ya, yang ni kasrah ya. Kasrah mana dia hilang dia punya hak dia sebab dia sabili. Dia tak boleh jadi macam single noun tu mesti domah lah kan. Kalau dia single noun. Kalau dia compound noun pun boleh jadi mubtada juga. Sebab sabili ni datang selepas an. Dia jadi phrase lah. Selepas an aja jadi phrase. Ya, dia jadi phrase. Dia tak boleh jadi mubtada, ya, tak boleh. Okey, ya. Wahum kufar. Tapi dia boleh jadi khabar kan? Boleh jadi khabar. Khabar boleh, tapi mubtada tak boleh. Ni ayat ujung ni. Wahum kufarun ni. Ya, tengok kesel Ustaz. Wahum kufarun. Waw tak apalah. Waw haliyah. Hum. Boleh mubtada. Memang dia mubtada. Cuba tengok atas. Mubtada. Hum, ya. Tapi dia tak ada domah apa Tan Sri? Tak ada domah lah mim dum sana. Dia ni apa nama? Pronoun. Dia pronoun, ya. Bila dia pronoun dia termasuk kategori apa? Bila dia pronoun dia adalah Abnormal noun. Okey. Jadi abnormal noun memang tak boleh domah lah, ya. Okey. Jadi home, ya, adalah pronoun. Dia boleh mubtada boleh tapi tak ada domah sebab pronoun adalah abnormal noun. Dia bukan macam Muhammadun. Muhammadun normal noun. Muhammadun boleh. Ya. Kalau kita panggil, ya, ataupun nama-nama macam, ya, nama-nama lain lah, ya. Letaklah nama-nama yang macam Aliyun boleh. Ya. Ataupun kita panggil tadi Muhammadun tu senang, ya. Tapi kalau Abu Bakar tak boleh lah sebab dia compound noun. Abu tu, ya, hamzah di atas alif, ba, waw. Waw tu sukun. Boleh tak sukun jadi mubtada? Jawapannya boleh. Kerana dia compound noun dan dia memang tak boleh didomahkan. Kita tak boleh baca Abu Bakar. Tak boleh. Kita kena baca Abu Bakar. Abu tu cuba tulis. Hamzah di atas alif. Ba tu domah. Tapi waw tu apa? Waw tu sukun. Masa sukun. Bila waw sukun, patutnya tak boleh jadi mubtada kan? Boleh. Ya.
Kerana memang Abu tu memang dia sukun. Abu Hurairah, Abu Bakar, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, semua tu boleh jadi mubtada. Ya, dan dia adalah compound noun. Ya. Abu Jahal macam mana nak baca? Abu, ya. Apa Kak Nap? Abu Jahal ni macam mana nak baca? Abu Jahlun ke, Abu Jahlan ke, Abu apa? Abu. Kalau Abu compound, Abu Jahli lah. Abu Jah? Tak apa, salah tak apa. Abu Jah Jahli. apa? Abu Jah? Jahli. Jahlin. Pasal apa tak baca Abu Jahli? Jahli Ustaz. Sebab dia second noun. Li tu. Jahli tu. Yalah. Okey, sekarang soalan Ustaz tukar soalan. Ya, pasal apa tak baca Abu Jahlin? Jangan tolong Kak Nak, biar dia. Abu Second Jahlin. noun. Second Dia noun. memang second noun. Dia memang Oh, second tak, noun. tak. Second noun boleh tanwin kan? Boleh. Tapi pasal apa kita tanya? Sebab mula-mula tadi Kak Nak kata Abu Jahlin. Lepas tu Ustaz provoke sikit Abu Jahli. Li. Ya, yang mana satu? Abu Jahli ke Abu Jahlin? Apa benda yang Kak Nak terlepas pandang? Pasal apa baca Abu Jahlin? Pasal tak ada alif lam. Jahlin tu tak ada alif lam. Sebab tu tak boleh baca Jahli. Kalau ada alif lam, Abu al-Jahli. Perempuan kena ingat dua je. Alif lam ada ke tak ada? Kalau alif lam ada, tak boleh tanwin. Kalau tak ada alif lam, ujung dia mesti tanwin. Dia either or je. Perempuan selalu lupa. Ya, Abu Jahlin, Abu Bakrin, ya, Abu Lahbin, semua tanwin. Pasal apa tanwin? Dia memang kasrah pasal dia second noun. Itu tak ada isu. Ya, second noun must always be kasrah. Dengan syarat, ada syarat. Nanti Tan Sri tanya balik. Tadi Ustaz kata kasrah. Kalau dia abnormal noun, tak bolehlah kasrah. Tak boleh. Kasrah tu hanya untuk normal noun saja. Ya. Tapi pasal apa baca Abu Jahlin? Pasal Jahal tu tak ada alif lam depan. Kalau ada alif lam depan, Abu al-Jahli, Abu al-Bakri. Tak boleh. Abu Bakrin. Tanwin. Pasal apa dia tanwin? Pasal dia tak ada alif lam. Tapi pasal apa tanwin kasrah? Pasal dia second noun. Tuan-tuan boleh tak? Dia ulang-ulang benda tu. Pimai-pimai tentu lah kat rumah. Dia takkan pergi tempat lain punya. Dia takkan jadi tak boleh domah, tak boleh kasrah, tak boleh. Dia mesti tak boleh domah, tak boleh fathah. Dia mesti kasrah. Cuma kasrah tu kasrah sahaja ataupun tanwin kasrah. Tanwin kasrah. Tanwin kasrah. Itulah cerita dia tuan-tuan. Wahum kufarun. Cuba tengok. Wahum, ya, dia mubtada, kufarun khabar. Ya, kufarun. Dan khabar kalau dia single noun, kalau khabar tu single noun, kufar tu single noun kan? Cuba tengok. Dia single noun tak? Dia bukan Kufarun. singular. Tuan-tuan, ya, Kak Mariatun. Apa beza singular noun dengan single noun? Apa beza? Kak Mariatun. Ya Ustaz. Apa beza single noun dengan singular noun? Nak explain lah Ustaz. Single dengan singular. Tolong apa? Kak Abidah, apa beza single dengan singular? Single noun tu satu. Noun aja. Tapi kalau singular noun tu dia sorry. Singular noun tu satu. Dia singular plural. Jadi singular tu satu. Dan single noun tu apa nama dia? Satu noun. Satu noun je. Bukan Macam mana? compound. Dia bukan compound, betul. Yelah, Single kalau noun lah. single Single noun dia noun, satu je. single noun bukan compound. Tapi singular is Singular referring tu to macam number. opposite of plural. Singular plural, kan? Ya. Single noun, ya. Dia satu aja, satu noun saja. Satu noun je. Singular noun, dia seorang, dia menunjuk kepada bilangan. Bilangan. Macam kita kata Muhammadun. Okey, Ustaz tanya sekarang. Kita apply. Ya, nak tahu perempuan faham ke tak, kita apply. Muhammadun tu single noun ke singular noun? Muhammadun. Single noun. Atau singular? Single noun. Mana Muhammadun tu dua orang lah. Tak, single noun. Satu noun aja. Memang. Muhammadun. Tak Bukan tanya. singular. Bukan singular noun. Nanti kejap, dengar. Tuan Sri dengar. Muhammadun tu single noun ke singular noun? Single noun. So dia bukan singular lah. Bukan singular. Mana boleh bukan singular? Muhammadun seorang je. Tapi dia apa nama
dia what's the word? Dia Dua-dua. Dia dua-dua. dia seorang je. Dia it's just Muhammadun, bukan macam Muhammadun memang seorang. Tapi dia proper noun. Apa ni, Tan Sri dah Muhammadun pergi is proper dah. noun. Ya. Tan Sri dah pergi subjek lain lah. Kita cerita dia single ke singular. Jawapannya dua-dua. Okey dah duduk. Muhammadun is a Semakin single kompleks. noun. Okey. Muhammadun is a single noun pasal dia bukan compound. Betul. Kalau Rasulullah dia compound kan? Kalau Rasulun saja. Ya. Rasulun is a single noun. At the same time, it is a singular. It is singular. Pasal Singular. Rasul tu seorang Rasul. Seorang. Kalau Muhammadun seorang Muhammad. Jadi dia dua-dua. Dia single dan dia juga singular. Okey, ya. Tapi kalau Ustaz kata, ya, Ustaz kata bercontoh, ya. Muhammadani, ya. Kalau dia Muhammadani, dia single noun, tapi dia bukan singular sebab dua Muhammad. Muhammadun satu, Muhammadani dua Muhammad. Muhammaduna tiga Muhammad. Jadi bila dia tiga Muhammad, dia single noun tapi dia bukan singular, dia plural. Tuan-tuan boleh tak faham? Boleh, ya? Ni simple English ni bukan tinggi ni. Faham, Ustaz. Okey. Faham Ustaz. Tak ada isu lah. Okey, alhamdulillah. Ya, sebab banyak orang tertukar, ya, single dengan singular. Singular tu dia faham, tapi bila Ustaz sebut single dia dah kelang kabut. Dia kata, mana single Ustaz? Singular. Ustaz kata, I'm not talking about numbers. Ya, I'm talking about whether it is single or double. Double tu maknanya compound noun. Ya, baru dia faham. Okey. Good, alhamdulillah. Seterusnya, ya, apa lagi? Ya, falan yang firu ni tak boleh lah. Ya, tak boleh. Fala tahinu wa tad'u ila salmi. Okey, wa antum alau ni boleh balik. Waw haliyah, ya. Waw haliyah tu dengan makna waw tu makna walhal. Walhal, ya. Walhal ataupun meskipun, ya, ataupun ketika mana, ya. Di sini maknanya while, ya, ketika mana kamu al-a'laun, kamu rasa ataupun kamu berada dalam keadaan superior. Ya, jadi bila kita berada dalam keadaan superior tu, memang orang Islam ni memang dia lebih daripada orang lain. Sebab tu Allah kata jangan kamu rasa lemah, wahai orang beriman. Jangan rasa lemah, jangan rasa hina. Kerana kamu tinggi di sisi Allah, kamu tinggi di sisi manusia mungkin kamu hina. Ya. Sebenarnya kita tak hina, ya, tetapi orang yang tak beriman tu anggap kita hina. Dia anggap kita hina, ya. Sebenarnya kita tak hina. Ya, macam orang perempuan kan, ya, di barat contoh, dia pakai tudung sebagai contoh. Orang kata apalah Islam hina kau, ya. Kau kena berkurung, kena pakai tudung, pakai apa, tak bebas, ya. Sebenarnya kita tak hina, sebenarnya dia yang hina. Ya, kerana dia mendedahkan aurat dia. Tapi kefahaman hina tak hina tu ikut pada masing-masing punya definition lah. Islam kata bertudung tu lah mulia. Ya, barat kata bertudung tu lah apa ni, terpenjara, ya, terbelenggu, ya, ataupun ekstremis sebagainya. Dia punya definition tu masing-masing punya definition lah. Kita pakai definition by the Quran, by the hadis kan. Dah tentulah berbeza dengan definition mereka, tuan-tuan, ya. Sebab tu kalau apa kita panggil, ya, kalau kita tengok dengan mata kepala saja, akal kita saja, kita tak akan dapat nampak kebenaran. Kebenaran tu kena datang pada wahyu. Ya, kalau tidak kita tak tahu. Ya. Sebab tu ramai orang cakap, saya ni ustaz, ya, walaupun saya tak sembahyang tapi hati saya baik. Sebenarnya memang secara umum kita kata betul lah, dia tak mencuri, dia tak rasuah kan. Ramai pekerja contoh, ya. Apa ni, Tan Sri, ya, Tan Sri jadi bos orang bawahan. Ada pekerja bagus cemerlang tapi tak pakai tudung, dia tak sembahyang. Tapi dia kerja bagus, tip top. Datang awal, balik lewat, ya. Dia sanggup buat kerja lebih masa, tak claim pun, ya. Dia memang bagus. Sebagai seorang manusia dia bagus. Tapi di sisi Allah dia tak bagus. In terms of kerja, dia dapat pahala lah sebab dia buat baik. Tapi dia tak sembahyang, dia tak tutup aurat, tu dia berdosa lah. Jadi di sisi Allah, ya, dia dianggap berdosa. Dia dianggap sebagai seorang hamba yang tidak patuh pada perintah Allah. Ya, di sisi manusia memang dia dapat anugerah cemerlang. Sebab apa? Sebab definisi kita beza-beza, ya. Tapi definisi Allah itulah yang terbaik. Jadi yang kita nak adalah jangan pula pakai tudung sembahyang sunat, ya, tapi kerja tak bagus. Kerja tunggang langgang, tu kita tak nak. Ya, nanti orang tuduh Islam tu yang menyebabkan dia hina. Islam tu menyebabkan dia apa kita panggil tak tip top kerja dia kan. Kita tak nak lah macam tu. Kita nak aurat jaga, sembahyang bagus, kerja pun tip top. Baru betul, tuan-tuan, ya. Okey, ya, selesai. Pergi bawah pula.
Ya, apa dia? Wallahu ma'akum. Wallahu ma'akum. Wallahu. Boleh tak Allah tu jadi mubtada? Boleh tak Allah jadi mubtada? Apa? Boleh? Pasal apa boleh? Yang pertama, sebab apa? Tan Sri? Uh, dia kata nama kan? Satu. Okey, lain? Uh, dia ada alif lam tak? Allah. Tak apalah, ya, tak ada masalah. Yang lebih penting pada tu apa? Lebih penting pada alif lam tu. Dia di awal ayat. Di awal Domah, ada waw Ustaz. depan? Ada Domah. waw depan? Tak ada. Domah. Ya, yang lebih penting dia domah. Domah. Tuan-tuan kena tengok dia domah ke tak. Ya, tapi domah ni hanya untuk normal noun. Noun. Nama. Ya. Nominal. Tuan-tuan kena tengok dia domah dulu. Yang pertama tengok domah tu dulu. Wallahu. Tapi ada waw depan macam mana? Kita kata tadi at the beginning of the sentence, waw ni dah kacau dah. Yang ni Allah saja kan? Allah. Memanglah Kalau Allah saja. Allah. Waw tu ada depan. Waw tu Wallah. kita tak boleh tolak. Wallah ya. Wallahu. Memanglah wallahu. Tapi Ustaz tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, ada waw depan, adakah Allahu tu hilang kelayakan menjadi mubtada? Adakah dihilang kelayakan? Tak. Sebab apa? Sebab tu sentence opener Ustaz, bukan preposition. Dia bukan preposition dan dia bukan partikel yang mengubah. Macam inna, tengok inna, ya innallaha, ya, inna tadi, inna, ya, innallazina. Inna ni dia memang partikel tapi dia partikel yang mengubah keadaan. Maknanya dia boleh jadi dia yang apa mubtada tu akan jadi isim inna. Kalau waw tadi, ya, wallahu, Allah ni tak jadi isim waw, tak ada isim waw. Isim fa, isim waw tak ada. Bila tak ada, Allah tu tidak hilang, ya, dia punya kelayakan untuk menjadi mubtada. Sebab tu tulis mubtada. Ya, waw tu hal, ya, hal tu mana permulaan ayat, ya. Lafzul jalalah, Allah tu lafaz jalalah, dia noun, lafaz keagungan jalalah, dan dia adalah mubtada. Pasal apa dia layak menjadi mubtada? Pasal dia dhammah. Dia di awal ayat dan dia dhammah. Pasal apa kita panggil dia di awal ayat juga? Kerana dia tidak terkesan dengan waw tu. Ya, dia tak terkesan. Dia not affected at all with the waw tu. Tapi kalau inna depan, tak boleh. Dia affected by inna tu. Sebab dia akan jadi isim inna. Katalah innallaha yang pertama. Ya, innallaha. Allahu dah jadi Allah, dah tak layak dah. Kemudian dia dah jadi bukan mubtada. Ya, dia sekarang dah jadi isim inna. So macam mana dia nak jadi mubtada? Tak boleh. Wallahu tetap boleh jadi mubtada. Yang tak boleh, wallahi. Wallahi tak boleh. Sebab waw tu waw apa, Kak Norma? Wallahi. Waw tu waw apa? Waw kosam, waw demi Ustaz. Ya, waw demi tu waw apa tu? Waw kosam. Ya, waw kosam tu apa bahasa Melayu dia? Sumpah. Sumpah. Waw sumpah. Waw sumpah tak boleh. Pasal apa tak boleh? Yang pertama, ya. Kerana cuba tengok baris dia. Wallahi. Mana domah dah? Bila tak domah tak boleh jadi mubtada. Wallahu saja boleh jadi mubtada. Dan dah tentu waw tu bukan waw qasam. Ya, waw sumpah bukan. Waw tu makna waw dan. Bila waw tu waw dan, Allahu tu boleh jadi mubtada. Dia tidak hilang kelayakan untuk jadi mubtada. Tuan-tuan, ya. Wallahu ma'akum. Wallahu ma'akum. Boleh tak jadi ma'akum tu khabar? Boleh? Boleh tak ma'akum khabar? Boleh ke tak boleh? Boleh. Pasal apa boleh? Dia masuk khabar yang mana? Tan Sri? Khabar separa kata. Yalah, khabar nombor berapa tu? 4. Khabar nombor 4. Yang mana separa kata tu ma'akum kan? Macam mana dia boleh jadi separa kata? Sebab separa ayat macam mana? Separa ayat, sorry. Sebab Allah is with you. Dia complete dah ayat tu. Tapi Allah is with you and never will deprive you. Itu dah macam addition lah kan? Betul. Maknanya betul. Tapi ma'akum tu, ma'akum tu pasal apa dia dipanggil separa ayat? Pasal apa dia panggil phrase? Sebab apa? Dia consisting of what? Ma'akum consisting of perempuan. Pronouns. Zorof Ustaz. Betul, zorof, ya. Dia phrase lah jadi. Jadi zorof, ya. Boleh juga ma tu partikel apa ni preposition boleh.
Ya, sebab preposition. Zorof tu kita tak belajar Home. sangat lagi. Ya, ma'ah tu termasuk dia macam juga apa kita panggil. Ya, dia memang Zorof sebenarnya. Tapi fungsi dia tu dia macam apa kita panggil? Dia macam preposition yang 10 tu. Min, ila, an, ala tu. Ya, ma'ah tu memang ada pendapat dalam apa grammar. Ma'ah tu boleh jadi apa kita panggil preposition, boleh. Macam min, ila, an, ala tu macam. Jadi kalau dia ma'ah, ya, dah tentulah dia partikel. Dia partikel lah, ya. Dia bukannya noun. Partikel dia. Bila dia partikel, ya. Cuma partikel apa? Sebahagian grammarian kata, ahli tata bahasa kata dia adalah partikel preposition. Ya, sebahagian kata dia bukan. Dia adalah partikel tadilah yang Kak Norma cakap, ya, dia adalah partikel Zorof. Ya, kita panggil dia apa ni apa? Kita panggil apa tu, ya? Dia panggil apa istilahnya tak ingat, ya. In English lah, ya, tapi bahasa Adverb Arab of Zorof lah. place ke Ustaz? Apa dia? Adverb of place ke Ustaz? Dia jadi adverb of place ataupun adverb of noun. Dia ada dua, adverb betul. Ya, adverb of place ataupun adverb of noun. Betul lah tu, ya. Jadi ma'a tu di sini dipanggil Zorof dalam apa kita panggil, ya, dalam buku kita ni dia panggil Zorof, dia tak panggil sebagai preposition. Tak apalah, ya, dia ambil pandangan yang kedua lah, ya. Sebab Ustaz. nahwu pun ada mazhab juga, ya, soalan. Tak, saya lupa Zorof. Apa Zorof tu? Zorof tu adalah adverb of noun ataupun adverb of place, ya, ataupun adverb of apa tadi? Adverb of Adword time of dia place, panggil. of Adverb of time, time. adword of time, adword of Place. place. Dua tu ya. Ya. Okey, Jadi okey. Zorof tu terjemahan dia adverb of place ataupun adverb of time. Contoh kita kata apa? Macam qabla, sebelum, ba'da, tu semua ma'al lah tu. Ya, macam kita kata zuhur kan. Okey. Bila kelas kita ba'dal isya. Ba'da tu adalah adverb of time. Adverb of time. Dia menerangkan tentang masa. Bila tu? Lepas isyak. Okey, lepas isyak. Okey. Ataupun kita kata bila kita nak tahajud qabla subhi. Qabla tu adalah Belum subuh. ya betul. Dia adverb of apa tu? Adverb of Adword time. of time. Okey. Ya. Okey. Tapi kalau kita kata apa ni, ustaz nak jumpa apa ni Dr. Syari kat mana? Oh, saya nak jumpa Dr. Syari di luar masjid. Ya, di luar tu maknanya kharijal masjid, kharij dekat luar. Ya, maka di situ adalah adverb of place. Luar masjid, adverb of place. Dalam masjid, adverb of place. Lepas maghrib, adverb of time. Before maghrib, adverb of time. Jadi adverb ni ada dua lah. Satu adverb of time, satu lagi adverb of place. Berkaitan dengan tempat ataupun berkaitan dengan masa. Itu dipanggil Zorof, ya. Itu pandangan yang lebih kuat lah. Tapi yang kata ma'a tu huruf jar, apa ni ma'a tu apa? Preposition ada. Pun ada juga. Tapi tak ada isu lah, ya. Sebab yang penting, ya, kita kata dia merujuk kepada dia bukan noun biasa lah. Dia bukan verb, dia bukan noun biasa. Ya, walaupun ada yang kata dia noun lah, Ustaz tak detailkan lagi. Tapi yang penting dia punya fungsi itu macam preposition. Bila dia macam preposition, maka dia akan jadi separa ayat. Dia akan jadi phrase. Ya, sebab dia bukan noun macam biasa. Macam Rasulullah kan dua noun, compound. Compound, bukan. Ma'akum. Kum adalah pronoun. Ya, ma'akum. Jadi boleh tak ma'akum tu menjadi predikat? Boleh. Dan Allah itu, ya, sentiasa. Kita kena tambahlah sebab Allah ni sentiasa. Allah itu sentiasa bersama dengan kamu. Ya, Allah bersama dengan kita. Ataupun Allah itu sentiasa bersama dengan kamu. Boleh. Bersama dengan kamu tu merujuk kepada apa kita panggil, ya, kepada phrase ataupun separa ayat. Dia bukan ayat, dia bukan single noun, dia bukan compound noun, ya, tetapi dia adalah separa ayat ataupun kita panggil phrase. Ya, macam semi sentence lah kita panggil, ya, tapi tak adalah, tak pernah dengar orang putih panggil semi sentence, tapi bahasa Melayu ada. Dia panggil separa ayat. Separa ayat meaning bukan ayat. Dia half of the ayat, ya, atau part of the ayat. Dia partial sentence lah, partial. Ya, dia partial sentence. Kalau kita boleh terjemah lah. Okey, ada apa soalan? Silakan. Ustaz, Ya. kenapa wallah tu waw tu hal bukan atof? Bukan atof. Ya. Susah juga nak jawab tu, ya, sebab dia balik kepada interpretasi masing-masing lah. Kalau kita nak kata dan pun, ya, tidaklah salah kan, tapi nampak
penulis kitab kita ni mengambil pendekatan ya bahawasanya waw tu adalah hal ya, ataupun kita panggil haliah lah. Ketika mana Allah bersama dengan kamu ya. Tapi nak senang ingat dia waw tu dan ajalah, senang ingat. Boleh tak dan? Boleh, tak salah. Waw tu boleh dimaknakan dengan dan ya. Sebab kadang-kadang buku boleh salah juga ya. Kalau ustaz punya pertanyaan, pasal apa dia kata hal? Pasal apa tak kata haliah? Ya, patutnya letak haliah lah. Ya, pasal apa tak letak haliah kan? Jadi haliah tu lagi kena kita kata ya. Pasal apa tak letak? Pasal apa letak hal aja? Tadi dia guna haliah. Ya, kat mana kita guna haliah tadi ya? Jadi pasal apa? Jadi kita kata mungkin ada kesilapan, apa ni, typographical error ke apa kan? Tak apalah, yang penting ya Allah itu lafzul jalalah, betul, dan dia berada di awal ayat ya. Waw tu tidak menyebabkan dia hilang ya, dia punya kelayakan untuk jadi mubtada, dan dia memang mubtada Allahu sebab dia marfu' kita panggil ya. Marfu' tu maknanya dhammah. Ya, ma'akum dia boleh jadi khabar, betul ya, kerana dia gabungan antara zaraf ya, adverb of time, adverb of place dengan apa ni mudhafun ilaih, ni dipanggil mudhafun ilaih juga. Tapi keadaan mudhafun ilaih itu menyebabkan kita kata ma'a itu adalah noun. Faham tak? Sebab mudhafun ilaih, apa terjemahan mudhafun ilaih bahasa kita? Mudhafun ilaih itu apa tuan-tuan? Mudhafun ilaih adalah Second Second noun. noun. First noun and second noun. mudhafun ilaih itu adalah second noun. Second noun. Kalau mudhafun ilaih itu second noun, maknanya ma'a itu first noun. Betul tak? Dari segi logik. Ya, betul Ustaz. Jadi kalau kita kata dia first noun, ya, pasal apa dia first noun? Pasal dalam buku ni, ma'a tu dianggap sebagai zorof. Bila dianggap sebagai zorof, ya, dia adalah first noun. Sebab zorof tu adalah noun. Tapi kalau ulama tata bahasa lain menganggap ma'a tu adalah preposition, maka dia adalah phrase. Jadi sebenarnya ini tinggi ni. Sebenarnya ustaz tak nak cerita, tapi tak boleh lah ya, pasal Tok Perempuan dah nampak dia zorof. Kak Nomah dah cakap dah dia zorof. Ustaz tadi buat-buat tak nampak je ya. Tapi Kak Nomah dah pecah rahsia tu, ustaz pun terpaksa cerita lah zorof lah. Zorof terbagi dua. Ada zorof of place kan, zorof adverb of noun, adverb of place, dan adverb of time ya. Cuma masalah zorof ni, zorof dianggap sebagai noun. That's why kum tu dianggap sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih adalah perkataan lain untuk second noun. Bila ada second noun, dah tentulah ada first noun. Mana first noun dia? Ma'a. Ya, sebab tu kalau ustaz personally, ustaz lebih suka panggil dia sebagai preposition ma'a tu, macam min, ila, an, ala tu. Sebab kalau tidak dia akan mengubah keadaan nanti. Sebab Tan Sri akan tanya ustaz. Tan Sri kata apa? Ya, soalan Tan Sri ya. Ni ustaz apa kita, ustaz punya jangkaan lah. Tan Sri kan kata tadi ustaz kata ya, first noun mesti domah. First noun mesti domah. Kalau dia ma'a mana domahnya? Kan? Ma'a tak ada domah. Ya. Tapi ustaz kata dia adalah first noun. Ya, sebab ma'a dia zorof. Bila zorof dia adalah noun, dia bukan partikel, dia bukan verb. Dia tiga je. Kalau tak noun dia partikel, kalau tak partikel dia verb. Kalau bukan verb partikel, kalau bukan partikel dia noun. Tu je, tak ada beza. Jadi kalau ma'a tu partikel preposition, okey. Tapi kalau ma'a tu zorof, dia bukan partikel. Bila dia bukan partikel, dia bukan verb. Kalau partikel bukan, verb bukan, dia only Noun. kategori dia masuk adalah noun. Noun. Tapi kalau dia noun, pasal apa dia tak domah? Pasal apa dia tak fathah? Pasal apa dia tak kasrah? Senang je jawapannya. Sebab dia adalah first noun yang abnormal. Dia abnormal. Sebab ma'a tak boleh tukar ma'u, ma'i tak boleh. Ma'i boleh, tapi ma'a tak boleh. Ma'i boleh. Ya, kalau ada ya kat belakang, ma'i. Tapi kalau ya tak ada kat belakang, dia kekal ma'a. Ya, tu ada perubahan sikit lah. Secara umum dia ma'a lah. So macam itulah ceritanya. Kalau kita anggap ma'a tu adalah zorof, ya, adverb of time atau adverb of place, maka ma'a tu adalah noun. Bila dia noun, maka kum di situ adalah second noun, which is mudhafun ilaih. Ya. Dan a combination of ma'a dengan kum menjadi khabar kepada Allahu yang menjadi mubtada. Macam itulah cerita dia. Susah ke perempuan? InsyaAllah. InsyaAllah susah. InsyaAllah. Kalau InsyaAllah senang. pada ingat. InsyaAllah ingat.
Okey ya. Dr. Syari okey? Lebih faham Ustaz. Alhamdulillah ya. So macam itulah. So apa kita panggil ya? Definasi kepada ma'a tu, adakah dia partikel ya ataupun dia noun? Kalau ulama yang kata dia preposition, ma'a tu preposition, min ila an ala yang 10 tu, min ila an ala fi kabili, ma'a dan rubba, ya ada 10 semua. Rubba tu jarang jumpa. Ma'a inilah dia. Kalau kita anggap ma'a tu ya ikut Edward of time. mazhab pertama lah. Kalau kita anggap ma'a tu preposition, maka dia ma'akum tu menjadi phrase separuh ayat. Tapi kalau ma'a tu kita anggap sebagai zorof, which is a noun, maka dia jadi Compound dia noun. jadi compound noun. Okey, Tentulah cerita dia. insyaAllah. Boleh ya? Okey, alhamdulillah. Okey, yang lain-lain okey. Perempuan yang tak boleh Ustaz terangkan balik. Ada siapa-siapa nak tanya, Ustaz terangkan balik. Tak ada ya. Itulah ya. Tak ada tu tak apa, tapi takut ada tapi diam. Ya, itu yang bimbang sekali. Sebab kalau berlonggok-longgok, tak faham ataupun tak berapa clear, lama-lama bertimbun-timbun dah jadi satu lori, tu payah tuan-tuan. Ya, jadi baik tanya dulu. Ada? Puan Sri Insun, okey ke? Puan Sri, okey ke Puan Sri? Kak Mursyidah, okey Kak Mursyidah. Kak Mariatun, okey. Okey Ustaz, macam faham. Macam faham. Maksudnya apa tu macam faham tu? Jadi kalau Ustaz terang tu macam senang je nak faham. Takut lupa. Tuan-tuan kena salin lah ya. Okey Ustaz pergi sekali lagi ya. Sebab yang ni baru ya. Ni agak baru. Ma'a ni ada dua definisi dia. Ulama bahasa ya terbahagi dua dalam menentukan ma'a ni. Ada yang kata ma'a ni preposition. Kalau ma'a tu preposition, maknanya kom tu ya dia bukan second noun lah. Sebab dia preposition, lepas preposition tu dia majrur, maknanya dia genitive noun. Genitive noun tu di baris bawah. Tapi kat sini pun tak nampak baris bawah. Patutnya ma'akumi. Tak boleh sebab dia adalah abnormal noun. Sebab dia kan pronoun kan. Kum, antum, anta, ana. Ni semua kan abnormal. Sebab dia tak boleh berubah baris dia. Dia abnormal noun. Ya, dia kekal dengan satu cara baca. Kalau ana sentiasa. Ya, tak boleh baca ana, anu, ani. Tak boleh. Anu dah jadi benda lain dah. Ya. Anu dah benda lain. Kalau ani dah jadi orang perempuan pula ya. Dia sentiasa ana, tak boleh berubah. Anta. Kalau kita baca anti dah jadi engkau perempuan. Ya, dia mesti anta, always anta, tak boleh tukar. Ya, anti always anti, tak boleh tukar. Antum pun sama. Ya, cuma kadang-kadang dia boleh domah tu dia hidup balik macam tadi. Wa antumul a'laun. Ya, wa antum. Ya, wa antum dan dalam keadaan kamu wa antum apa dia? Wa antum ya. Wa antumul a'laun tadi kita dah baca. Ya, wa antumu asalnya wa antum. Ya, tapi sebab dia nak raikan hamzah wasal dekat al-a'laun ni, maka dihidupkan mim tu wa antumul. Asalnya wa antum al-a'laun, wa antumul a'laun. Ada boleh berubah. Tapi jaranglah ya, kecuali kalau dia berjumpa dengan hamzah wasal. Mana ilmu tajwid tu nak kena apply lah ke sini ya. So kalau ustaz tu mengajar bahasa Arab dia tak tahu tajwid, hancurlah. Kalau dia hanya mengajar tajwid tak tahu bahasa Arab, ya, rugilah dia ya sebab dia ada kelompongan nanti. Dia tak perfect. Dia ada masalah tuan-tuan ya. Okey, seterusnya apa lagi? Walan ya tadi tak selesai lagi ya. Kalau dia zaraf, kalau dia preposition, ma'a tu adalah preposition, kom tu adalah pronoun. Tapi dan dia jadi kategori apa? Kategori khabar phrase lah. Ya, separuh ayat. Tapi kalau kita anggap ma'a tu sebagai zaraf ya, maka dia menjadi noun. Ma'a tu noun ya, dia zaraf. Jadi bila dia zaraf sama ada zaraf adverb of time ke ataupun adverb of place ke, dia tetap noun. So kum tu adalah mudhaf ilaih which is a second noun. So ma'akum tu menjadi apa? Menjadi compound noun. Itu je lah cerita dia, ya.
Wallahu ma'akum. Allahu mubtada, ya, subjek, ma'akum jadi khabar, ya. Sama ada ma'a tu zaraf ataupun ma'a tu partikel, dia tetap menjadi apa ni, predicate ataupun khabar. Dia tak berubah. Kemudian waw, satu lagi, ataf lagi, ya, dan sebagai contoh, ya. Kemudian lan adalah nafi istiqbal. Ni Kak Nak dah pernah tanya, ya, apa makna istiqbal? Istiqbal benda yang belum berlaku. Ya, jadi lan tu dia satu lagi, dia adalah apa kita panggil, ya, lan ni dia partikel, ya, dia bukan noun dan dia bukan verb. Kalau dia bukan noun, bukan verb, apa jadi? Ya, satu aja, dia akan jadi partikel. Jadi bila dia partikel apa? Partikel penafian, walan, dan tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali, ya, benda tu akan berlaku, ya, belum berlaku lagi, sebab tu istiqbal, something that will happen in the future, ya. Ya, apa kita panggil, ya, Allah akan apa di sini disebut apa ni, apa, watara, ya, wataro root word dia, ya. Jadi apa kita panggil, watar, ya, ataupun apa istilah dia ni, ya, di sini ditulis yatira, ya, wataro yatiru, watron, macam witir lah, ya, macam witir. Tapi kalau witir, waw tu dari bawah, witir tu makna ganjil. Ya, di sini deprive. Bahasa Melayu dia apa deprive ni? Apa deprive? Menidakkan. Menidakkan tu lan tu, ya. Lan tu pun, lan tu never, ya, apa tu terjemahan dia? Ayat berapa tu? Ayat 35, tengok terjemahan bahasa Melayu. Allah bersama kamu dan dia tidak akan mengurangi segala amalmu, ya. Dia tidak akan mengurangi. Allah tidak akan mengurangi. Allah takkan tolak amal kita. Pahala dia tidak akan dikurangi. Ya. Allah, ya. Allah will never deprive you, ya, from your deeds. Ya, deeds, ya. Maknanya from your deeds tu, from your pahala lah, ya. Sebab amal ni cerita Kak Nap dah sebut, ya. Amal ni terbagi dua. Satu amal tu sendiri, satu lagi adalah pahala dia. Ingat lagi Kak Nap? Ya, Ustaz ingat. Ya, okey, ya. Macam kita cerita tentang orang yang bersedekah, Ustaz dah bagi tahu dah. Bila kita sedekah, patutnya kita dapat pahala. Tapi kalau kita ungkit-ungkit dan kita sakitkan hati orang yang kita bagi tu, kita tak dapat pahala. Tapi manfaat tu dapat tak pada orang yang dapat duit tadi? Dapat. Manfaat tidak akan berubah. Maknanya orang tadi dia tak peduli. Sebab tu kalau ada orang bagi kita sesuatu, kita terima aje. Ya, kita tak tahu, mungkin dia nak menunjuk-nunjuk. Kalau dia riak, ya, pahala dia habis. Tapi manfaat pada kita dapat tak? Tak ada, tak terkesan. Manfaat tu dapat. Ya, tetap juga dapat, ya. Tetapi orang yang memberi tu tak dapat pahala lah. Ya, jadi amal tu tak rosak. Amal tu masih ada kesan dia. Cuma pahalanya hilang. Ya, macam orang yang datang sembahyang Jumaat, ketika khatib sedang khutbah, dia bercakap-cakap, dia berbual-bual, ya. Bila dia bercakap dan berbual, ya, sembahyang dia sah tak? Sembahyang Jumaat dia sah. Dia tak perlu qada dengan zuhur, tetapi pahala tak dapat, sia-sia. Itu kita panggil sia-sia tu. Jadi maknanya bukan amal tak rosak. Amal tu still acceptable, ya. Allah accept. Tetapi dia punya pahala tak ada. So dia punya kebaikan amal tu masih, deed tu masih ada lagi, ya. Tapi dia punya pahala tu, ganjaran dia tak dapat. Macam itulah, ya. Jadi Allah will never deprive you, ya, of your deeds tadi, ya, of your pahala. Apa pahala bahasa orang putih? Pahala in English? Reward. Ya, reward je lah. Ya, Reward lah. betul. Ya, reward. Ya, Allah will not deprive you from the reward of your deeds. Ya, from the rewards of your deeds. The reward tu in bracket lah. Ya, pahala tu tak dapat. Sebab amal yang dia buat tu rewarding, ya, patutnya memberi pahala. Tetapi dia tak dapat reward tu pasal dia tak cukup syarat. Yang pertama kerana dia riak, buat tu kerana tunjuk-tunjuk ke orang. So, ya, Allah will deprive him. Ya, ya, di sini Allah will never deprive. Tapi kalau Allah will deprive, maknanya Allah akan tarik balik. Ya, pahalanya akan dikurangi. Kalau dikurangi tak apa. Yang bimbang tu kalau pahalanya habis, hangus. Ya, kalau dikurangi boleh tahan lagi. Ya, maknanya ada peluang lagi, tuan-tuan, ya. Tapi kalau apa kita panggil, ya, kalau pahala tu hilang, habis, sia-sia, ya, a'malakum. Jadi walan, ya, kita habiskan ayat ni, walan, dan Allah will never yatirakum. Ya, pasal apa yatirakum? Pasalnya yatiru kan.
Sebab dekat table atas watara yatiru. Di sini yatira. Pasal apa yatira? Pasal ada lan depan dia. Lan ni termasuk adalah nafi dan dia nasab. Nasab maknanya menukar baris daripada yatiru kepada yatira. Dia nasab dan lan tu menunjuk pada makna akan datang maknanya di akhirat besok di akhirat tu istiqbal tu. Di akhirat besok Allah tidak akan kurangi pahala dia. Di akhirat besok. Sekarang bukan sekarang. Sebab pahala-pahala ni kita kutip besok di akhirat. Dosa pun sekarang mungkin Allah bagi sesuatu lah. Kena azab ke kenapa kan. Tapi yang betul-betul hakikinya di akhirat besok. So lan akan datang. Allah tidak akan deprive. Allah will never deprive you. A'malakum menjadi maf'ulun bihi. Dia jadi objek. A'malakum ni dia compound noun. Bila tengok je mudhafun ilaih, maknanya kum tu adalah second noun. Kalau kum tu second noun, a'mala first noun. Tapi first noun pasal apa dia tak baca a'malu? Pasal dia adalah objek. Sebab tu kita baca a'malakum. Boleh apa perempuan? Okey ke? Kak Bidah okey ya? Okey Ustaz. Ya, a'mala. A'mala tu singular ke plural? Plural Ustaz. Dia plural ya. Kalau singular amalun. Jamak dia a'malun ya. Di sini amalan pasal apa amalan? Sebab dia absolute verbal noun. Okeylah, selesailah untuk malam ni tuan-tuan. Satu ayat je kita baca tapi kita dapat konsep mubtada dan khabar. Mubtada ada 3 jenis. Kita dah belajar sekarang 3. Yang pertama mubtada single noun. Yang kedua mubtada compound noun. Rasulun single noun. Rasulullah compound noun. Nombor 3 allazina kafaru tu. Allazina amanu orang-orang yang telah kufur itu boleh jadi mubtada. Orang-orang yang telah beriman mubtada. Tapi kalau khabar terbagi pada 4, ada khabar single noun, ada khabar compound noun, ada khabar sentence, ada khabar phrase. Partial sentence. Ataupun separa ayat kita panggil. Okeylah. Itulah yang boleh kita kongsi malam ni Terima kasih pada Hajah Masyitah kita walaupun dia tak ada malam ni. Pada Persatuan Wanita Islam Prihatin pada semualah tuan-tuan dan perempuan yang masih sudi bersama dengan kita walaupun tak ramai tapi macam biasalah ramai yang tengok selepas kelas. Dia akan tengok di playlist alhamdulillah sebenarnya dan ustaz pun tak kenal sebab tu kadang pergi mana-mana majlis dia ada orang tegur. Dia kata ustaz terima kasih mengajar kami Quranic Arabic. Ustaz kata ni siapa ni? Dia kata saya masuk kelas ustaz. Ustaz tak nampak nama saya. Dia kata kalau tak nampak macam mana? Saya ikut rakaman. Tak apalah alhamdulillah kadang tak sempat nak tanya nama dia pun tapi dia ada. Okeylah alhamdulillah dapat pahala okey. Jadi sekadar tu jumpa pada minggu depan tak ada kelas Arabik Kita jumpa minggu yang kedua lah. Minggu kedua bulan November nanti sekadar tu wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.